Kerangka dasar ekonomi madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disasarkan untuk memakmurkan Malaysia secara mampan dan melindungi kesejahteraan rakyat. Kerangka ekonomi madani juga dilihat mampu membawa Malaysia menjadi peneraju dalam kalangan ekonomi Asia. Bagi mencapai hasrat ini, adakah sektor ekonomi perlu dirombak atau integrasi ekonomi yang lebih besar perlu dibentuk? Ekonomi madani, topik ini akan kami angkat dalam segmen Bual Bis hari ini. Teruskan bersama saya Izamin Nasir untuk 30 minit berikutnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ini Bis Malaysia siaran Khamis 3 Ogos 2023. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di saluran berita RTM dan TV1. Selain itu, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube Bis Malaysia. Kami mulakan dengan perkembangan ekonomi semasa. Adaptasi teknologi yang pesat boleh menjadi ejen transformasi bagi usaha penstrukturan semula ekonomi. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpandangan elemen itu penting dalam merealisasikan hasrat negara sebagai peneraju ekonomi serantau sejajar kerangka ekonomi madani. Ia perlu dilonjakkan penggunaan teknologi ini bukan hanya dari segi komunikasi seperti 5G yang kita buat ini, tapi juga pada sektor-sektor ekonomi yang lain seperti pertanian moden, pertanian yang begitu maju sektor pembuatan, AI, kecerdasan, dasar pendidikan yang mendedahkan pada kemahiran awal pada peringkat awal seperti pada peringkat awal lagi seperti sekolah rendah lagi kita cerita pasal TVET, sekolah rendah lagi kita cerita pasal penggunaan teknologi, dan dia dibawa untuk membangunkan insan-insan yang punya kemahiran dalam teknologi. Jelasnya Malaysia boleh mencontohi ekonomi negara lain seperti Taiwan, Korea Selatan dan China yang memanfaatkan penggunaan teknologi untuk memacu ekonomi selain membuat pembaharuan dasar perniagaan dalam usaha menarik kemasukan pelabur. Berikutan potensi keuangan Islam yang besar di peringkat global, negara perlu mengambil peluang memperkenalkan produk patuh syariah inovatif terutamanya di pasaran yang belum diterokai. KPDN akan memperkenal inisiatif Baja Rahmah dalam tempoh terdekat bagi mengurangkan beban petani. Timbalan Menterinya Fuziah Saleh berkata, rundingan dengan syarikat berkaitan kini di peringkat akhir bagi mengeluarkan baja berkualiti pada harga berpatutan. Kita dapat maklumat, melalui Lipat Urus, kita dapat maklumat bahawa harga barang ini kadang-kadang harga sayur tinggi disebabkan oleh harga baja. Jadi saya sendiri sedang membuat Lipat Urus dengan syarikat-syarikat yang boleh mengeluarkan baja yang baik dengan baja yang baik dengan harga yang bagus. Jadi inilah maksudnya Baja Rahmah, dan insya-Allah Lipat Urus tu dah sampai ke penghujung, tak lama lagi insya-Allah akan diumumkan. Yang saya dah runding untuk mengeluarkan Baja Rahmah. Macam kita keluarkan daging Rahmah tu, kita perlu Lipat Urus, barulah kita lancarkan. Fuziah ditemui selepas melancarkan inisiatif Payung Rahmah Pantai Selamat Group di Kuantan. Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kuala Perlis menjadi pilihan belia lepasan SPM bagi mengikuti pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Bagi kemasukan Ogos ini, seramai 270 belia dari seluruh negara memilih untuk mengikuti pengajian itu di pusat pengajian itu. Menurut pengarah IKBN Kuala Perlis Zaliha Abu Bakar, kemasukan kali ini adalah di luar jangka dengan menyasarkan hanya sekitar 200 pelajar baharu. Kita nampak pengambilannya meningkat, insya-Allah.
mungkin juga ini adalah sokongan daripada kerajaan pusat, yang mana kalau kita tengok boleh katakan setiap malam, setiap hari sebelum disiarkan di media-media utama akan kelebihan sekiranya kita memilih laluan TVET. Jadi kita boleh nampak dekat situ bila adanya sokongan kuat daripada kerajaan pusat, maknanya pengambilan kali ini kita lihat memang satu membuka mata anak-anak muda di luar sana, malah ibu bapa juga memberi sokongan untuk anak-anak mereka memilih laluan TVET. Antara kursus ditawarkan teknologi marin, teknologi automotif dan penyelenggaraan kenderaan perdagangan. Kita beralih pula ke pasaran saham. Untuk butirannya, kita bersama dengan pengurus dana PNB Investment, Nur Raihan Munir. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FTMKLCI turun 6.16 mata untuk ditutup rendah kepada 1,438.40. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 416 berbanding 305. Sementara 1,539 kaunter kekal tidak berubah atau tidak iris niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FTMKLCI menyaksikan 12 kaunter untung, 15 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Nestle Malaysia Berhad, Petronas Dagangan Berhad dan QL Resources Berhad masing-masing naik RM1.40, 20 sen dan 6 sen. Manakala kaunter rugi, Maxis Berhad turun 9 sen, IOI Corporation Berhad dan Kuala Lumpur Kepong Berhad masing-masing turun 8 sen setiap satu. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.23% kepada RM5.80 sepaun, 0.14% kepada RM3.39 sedolar Singapura, 0.16% kepada RM4.98 seeuro. Manakala ringgit susut 0.34% kepada RM3.18 setiap 100 yen dan 0.28% kepada RM4.55 sedolar Amerika. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PNB Investment Berhad. Saudara, disasar bagi memakmurkan negara secara mampan dan melindungi kesejahteraan rakyat. Ekonomi madani dalam segmen Bualbis bersama Hazel Desmond. Ekonomi madani memperkasa rakyat dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada minggu lalu telah menggariskan dua bidang fokus utama. Pertama, fokusnya untuk menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia, dan fokus kedua untuk meningkatkan kualiti hidup semua rakyat Malaysia. Sejauh mana ataupun bagaimana rangka kerja ekonomi madani boleh memacu perubahan yang positif untuk Malaysia? Mengulas lanjut hadir di
studio BIS Malaysia hari ini ialah Profesor Datuk Dr. Saadiah Mohamad, Profesor Ekonomi UNISEL dan Timbalan Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi. Prof. Datuk Dr. Saadiah, terima kasih hadir di studio BIS Malaysia hari ini untuk berkongsi pandangan dan juga buah fikiran yang boleh memanfaatkan seluruh rakyat Malaysia dan juga penonton BIS Malaysia khususnya. Terlebih dahulu Prof, kalau berdasarkan pandangan mata Prof, apa perbezaan utama rangka ekonomi madani kalau kita nak lihatkanlah ataupun dibandingkan dengan rangka kerja ekonomi yang pernah dibentangkan sebelum ini ataupun yang dibentangkan oleh kerajaan terdahulu, Prof? Okey. Terima kasih Hazel dan terima kasih kerana menjemput saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada yang menonton dan mendengar BIS Malaysia pada kali ini. Dia tidaklah terlalu asing saya macam dokumen-dokumen ekonomi sebelum ini ya. Kita telah pernah biasa dengar pembentangan dalam belanjawan, rancangan Malaysia ya. Tetapi apa yang mungkin membezakan sedikit ya. Pada pandangan saya, pandangan ekonomi manusiawi, pandangan ekonomi madani ini ya adalah pengisian kepada konsep ataupun kerangka yang telah diluncurkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada awal tahun ini, 19 Januari 2023, hari birthday saya tu sebab tu saya ingat. Dan kelainannya ialah dia mempunyai konsep yang mempunyai pendekatan ilmu dan kalau dalam komuniti akademi ilmuwan itu kita mengapresiasi pendekatan ini ya. Dia adalah satu pendekatan yang saintifik ya. Menyorot perspektif sejarah ya, dan mengenal pasti apa masalah dan menggunakan analisa SWOT, dan saya rasa telus dari segi mengenal pasti kelemahan ya secara profesional dan tidaklah macam menuduh ke kerajaan sebab dalam konteks yang berbeza ya, untuk review menganalisis kembali apakah pencapaian dan apakah kelemahan itu adalah sesuatu yang wajar ya. Reality check. Dan dalam kerangka ilmu ya, dan untuk menuju kepada negara maju ini adalah sesuatu yang sangat wajar ya. Kita bersifat saintifik, profesional, menggunakan satu konsep atau pendekatan yang ada nilai ilmu di situ ya. Dan sangat telus dalam, jadi kita tidak dalam denial state ya. Kalau kita lihat dulu mungkin pembentangan bajet kita dengar yang elok-elok aja, tapi rakyat rasa banyak masalah kan ya. Jadi ini saya rasa banyak membawa mengangkat ya masalah-masalah yang telah dibincangkan pun dalam komuniti ahli ekonomi dan juga ilmuwan melihat kepada ekonomi kita. Dan kalau berdasarkan pemerhatian Prof, apa isu struktur ataupun isu fundamental ekonomi negara yang boleh diatasi oleh kerajaan dalam kerangka kerja ekonomi madani dan ini? Ini juga banyak dibincangkan ya oleh para ahli ekonomi yang melihat kepada masalah-masalah berbentuk struktural ya. Dan ini memerlukan pendekatan dan juga apresiasi kepada bahawa perkara ini tidak boleh diselesaikan semalaman ya, ataupun dalam 6 bulan ataupun setahun ya. Dan ini sebenarnya yang menyebabkan pihak kerajaan walaupun telah diberikan pandangan dan input oleh misalnya pembuat dasar ataupun pakar ahli ekonomi, dan kita pakai ramai pun hire consultant dan sebagainya kan. Tetapi ada konflik di situ antara kerajaan yang perlukan menang dalam pilihan raya, sangat terdesak sebenarnya untuk memberikan kesan dalam jangka masa yang pendek ya. Maknanya nak kena nampak terus ya. Sedangkan masalah-masalah struktural ini perlukan pengamatan, penganalisis dan penyelesaian yang sangat cermatlah. Kita nak kena identify masalah apa sebenarnya dan macam nak buat. Dan untuk itu saya rasa dokumen ini menyatakan tu antara masalah struktural ialah masalah upah gaji yang rendah ya. Dan jadi kalau kita lihat macam masalah kos sara hidup ya, inflasi,
sebenarnya kadar inflasi kita berbanding dengan kadar di tempat lain. Dan ini kadang-kadang orang marah, tapi sebenarnya itulah realitinya ya. Dan sekarang ni daripada 5% di semasa COVID itu, semasa pandemik ya, kita dah jatuh ya, inflasi ya turun kepada 2.4. Dan ini pun orang nak kena faham dari segi peratus. 2.4% inflasi tidak bermaksud makna harga turun. Kadar pertumbuhan naik, harga tu dah turun. Dah mereda. Dan mungkin setengah-setengah segmen ada yang harga turun ya. Jadi pemahaman kepada peratus tu pun penting juga untuk orang nak faham ya. Sebab apa ni? Okey. Jadi kalau 2.4% sebenarnya it's very good already kalau compare dengan yang lain. Tapi kita perlu lihat sektor mana yang melebihi ya. Dan yang masalahnya lah gaji yang rendah ya. Hampir separuh ya. Dikatakan bahawa gaji bawah pada 2000 ya. Dan 2000 ialah kemiskinan ya, kadar kemiskinan ya 2002 macam tu ya. Jadi kalau hampir separuh daripada pekerja kita menerima gaji ya just above ataupun bawah daripada kemiskinan, itu maknanya ya kadar upah yang sangat rendah. Dan dalam dokumen ini juga dinyatakan bahawa kadar upah itu menyumbang kepada hanya 32%. Jadi maknanya ke setiap RM1 yang kita buat ya, maknanya produk lah katalah RM1 ya, pekerja hanya dapat 32 sen Hazel. Yang lebih itu pada siapa? Pengusaha sebagai untunglah. Dan ini telah menyebabkan kesenjangan ya. Maknanya banyak indikator yang kita perlu lihat. Yang cabarannya dari segi itu upah gaji dan juga dinyatakan juga pembuatan, sektor pembuatan ya mengalami penguncupan belum cukup masa ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah premature deindustrialization ya. Kita ni tak jadi negara maju lagi. Sebab kalau negara maju memang sumbangan kepada pembuatan, sektor pembuatan itu boleh menguncup kerana ini diatasi ataupun disumbangkan oleh sektor perkhidmatan ya, meningkat pada 60 atau 7%. Kita masih lagi tidak capai pada itu, tapi sektor pembuatan telah mengalami penguncupan ya. Ini mungkin dia boleh sebabkan oleh kadar daya saing. Jadi banyak cabaran faktornya ya. Tetapi dokumen ini membuat analisa SWOT ya, melihat kepada kekuatan, pencapaian, melihat kepada peluang dan melihat juga kepada cabaran-cabarannya. Ya. Kalau boleh secara sepintas lalu ataupun sekilas pandang 7 penanda aras yang ditetapkan dalam rangka kerja ataupun naratif ekonomi madani ini, antaranya Malaysia sebagai antara 30 ekonomi terbesar dunia, dan kalau berdasarkan KDNK, Malaysia kini di tangga ke-35. Turut dinyatakan juga antara 7 penanda aras itu ialah indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia. Kalau berbanding dengan ketika ini, Malaysia berada di tangga ke-27 dan juga ada peratusan pendapatan buruh untuk mencapai 45% daripada jumlah keseluruhan pendapatan. Matlamat yang digariskan rancangan Malaysia ke-12 adalah 40% menjelang 2025, dan itu antara 7 daripada 7 penanda aras, beberapanya yang saya sebutkan tadi yang telah pun ditetapkan sebagai sasaran jangka sederhana yang mahu dicapai sebelum tempoh 10 tahun ataupun dalam tempoh 1 dekad ini. Dan Prof, kalau dilihat kepada 7 penanda aras ini, adakah ini realistik dan sudah pun mengambil kira risiko luaran ataupun dalaman ekonomi yang mendatang? Kerana kita tahu dalam tempoh 10 tahun banyak perkara boleh berlaku, banyak risiko faktor global dan sebagainya. Dan adakah sasaran jangka sederhana ini nanti perlu juga berubah dalam tempoh 10 tahun ini, Prof? Ya, ada sasaran yang saya rasa tidak mustahil boleh maknanya dicapai, walaupun setengah tu agak ambitious lah ya. Tapi yang penting yang perlu kita memberi penghargaan ialah keberanian untuk meletakkan sasaran. Ya. Jadi dokumen ini bukan saja melihat pencapaian dan juga cabaran, tetapi dengan beraninya meletak sasaran itu. Dan ini mudah ya untuk membuat penilaian nanti ya, dari segi sistem demokrasi, dari segi untuk nak menilai kerajaan ini ya, apabila dah dekat pilihan raya ya. Jadi senang ya kerajaan membuatkan report card ya. Dan kalau kata ini adalah
cakap-cakap politik, ya, kita boleh ukur ini dari segi sasaran, ya. Dan selalunya masalah yang dulu tu dan ini banyak diperkatakan, ya, diperakui di peringkat antarabangsa juga. Malaysia sangat bagus dari segi perancangannya. Ya. Dan itu adalah satu pujian yang kita boleh ini, sebab tanpa perancangan kita tidak akan berada di tempat yang kita ada sekarang, ya. Kita ada perancangan 5 tahun dan sebagainya. Jadi kita memberikan penghargaan kepada pemimpin-pemimpin kita yang dulu, dan pandangan saya dalam meletakkan tanda aras ini, ya, dokumen ini, ya, ekonomi Madani ini, saya rasa mengambil kira. Misalnya, ya, indeks daya saing di tangga ke-12 teratas dunia ini bukan satu yang mustahil, sebab Malaysia dah capai tahap 27. ke-14, ya. Pernah 1997, ya. Dan saya track ini dah lama, Hazel. Saya buat perbentangan dalam kelas saya dan sebagainya. Wah, bangga, ya, kerajaan Malaysia. Singapura memang top lah, selalu dia nombor 2, nombor 3, ya. Tapi masa tu saya, ya, menceritakan hal ini dalam syarahan saya, ya. Mengatakan bahawa sebab itu Malaysia antara ekonomi yang terpantas dari segi pertumbuhannya, ya. Dan kita indeks daya saing tu. Jadi tetapi mungkin 10 tahun kebelakangan ini, ya, indeks kita semakin menurun sehingga sekarang ini kepada 27, ya. Jadi itu satu apabila kita menambah baik dari segi tata kelola, dari segi persepsi luar, ya, dan juga membuat pengurusan di peringkat kerajaan dan juga syarikat, dan banyaklah pendekatan yang akan ini, kita boleh meningkat kembali ke posisi ke-14, malah sebagaimana yang penanda aras ini ke-12, ya. Dan kedudukan antara 30 ekonomi terbesar dunia sekarang ini kita 37. Pada mulanya saya agak terperanjat, saya kata betul ke 30 kan, macam kita sebab ekonomi kita ekonomi yang agak sederhana, tak kecil-kecil sangat, tapi tidaklah besar macam Indonesia. Indonesia dah dalam G20, Indonesia. Tetapi saya menghargai penanda aras ini kerana dia merupakan push untuk Malaysia tumbuh dengan lebih cepat, dan dari segi pendapatan itu jumlah KDNK, ya. Tetapi kalau penanda aras ini terasing daripada indikator yang lain, misalnya mengukur kadar kesenjangan, ya, ataupun mengukur kadar pendapatan per kapita, saya rasa pendapatan per kapita itu lebih penting untuk nak melihatkan dari segi pendapatan sebenar, dan juga indikator pendapatan sebenar, real income, boleh guna kepada yang boleh guna, dan juga melihat kepada kenaikan harga barang itu, ya. Jadi ada indikator-indikator lain yang perlu kita lihat untuk kita sasarkan, ya, kesenjangan itu, sebab dari segi SDG, ya, matlamat mampan ini, matlamat mampan ini, ya, SDG ini, prestasi kita ialah kita agak baik dari segi membasmi kemiskinan, ya. Tetapi dari segi kesenjangan, ya, masih terdapat cabaran yang besar di situ. Dan saya tahu Perdana Menteri sangat prihatin, dan dalam banyak ucapannya membawa isu kesenjangan, ya. Tapi saya tidak lihat di sini sasaran dari segi mengurangkan kesenjangan itu. Mungkin akan bincangkan ataupun diangkat hal ini dalam dokumen-dokumen yang akan datang, ya. Tetapi dari segi inisiatifnya, ya, membasmi kemiskinan dan mengangkat lantai itu, saya rasa itu juga boleh menyumbang kepada pengurangan kadar kesenjangan yang boleh kita ukur melalui perkali Gini. Tetapi tidak dinyatakan dari segi sasaran itu. Ya, telah pun disebutkan oleh Perdana Menteri juga bahawa rangka kerja ekonomi madani ini menjadi asas kepada beberapa dasar khusus lain yang akan diumumkan kemudian, dan ini termasuklah Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Nasional, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan juga kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Dan kita tahu dokumennya sudah ada
tinggal lagi pelaksanaan secara berkesan. Dan secara ringkas Prof, untuk menutup perkongsian BIS Malaysia hari ini, mungkin Prof boleh menjawab ada kritikan bahawa pengumuman inisiatif rangka kerja ekonomi madani ini dibuat tak kala musim pilihan raya Dewan Undangan Negeri di 6 negeri. Mungkin Prof ada pemerhatiannya? Saya rasa itu bukan sangat boleh diangkat sebagai isu lah, dan kita tahu kerajaan dan menteri-menteri adalah mempunyai authority dan prerogatif untuk membuat pengumuman ini, dan mereka menentukan mereka ada perkiraan politik juga, dan timing adalah penting. Tetapi kalau kita melihat secara objektif maknanya dia buat kerja lah, kan? Sebab sebelum ni pun orang duk kata Madani rotori ni tak faham apa, kan? Dan orang kata mana perancangannya, mana detailnya dan sasarannya. Jadi bila tak ada orang tekan, orang desak, kan? Jadi ini dah di ini mungkin tak menepati lagi. Mungkin kita kata, kalau saya boleh kata juga dari segi menoktahkan kemiskinan tu, kan, apa yang boldnya, apa yang kita ni, tapi mungkin still setengah masalah lagi, kan? Dan kita perlu bersabar sikit, Dan ini juga kita tahu yang Perdana Menteri mengatakan banyak plan ni, plan tenaga, plan perindustrian dan segala macamnya, maknanya ia memerlukan satu waktu yang masa yang perlulah untuk menyiapkan dokumen-dokumen ini, Jadi tapi yang pentingnya juga saya melihat bahawa ia memberikan kalau boleh saya gunakan istilah ownership of problem, Jadi kita tidak perlu melihat bahawa ini semua kerajaan yang umumkan, kerajaan bergantung 100% kepada kerajaan. The ownership of problem itu penting kalau kita nak lihat pendekatan kerjasama antara rakyat, kerajaan dan juga pihak swasta. Dan kalau boleh saya kata NGO juga, civil society yang juga mewakili rakyat. Jadi kalau ini tidak diangkat, tidak diberi kerjasama, perancangan ini tidak akan berjaya. Dan selalunya masalahnya, cabarannya ialah dari segi koordinasi, dari segi implementasi, delivery. Tapi kita mengharapkan dengan dokumen ini sekurang-kurangnya ia membayangkan komitmen politik yang akan kita nilai nanti. Bila pilihan raya yang akan datang, kalau tak capai, ini mungkin para pengundi boleh menilai sendiri. Apa yang pasti seperti yang disebutkan oleh Prof tadi, ini 7 penanda aras yang cukup berani yang dipersembahkan oleh kerajaan perpaduan ketika ini, dan semua pihak termasuklah rakyat, penganalisis ekonomi dan ahli akademik akan terus menilai secara dekat pelaksanaannya. Terima kasih Prof Datuk Dr. Saadiah Muhammad, Profesor Ekonomi NIMISEL dan Timbalan Pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi untuk perkongsian pandangan itu tadi. Dan BIS Malaysia selepas ini kembali bersama Izamil. Baik, terima kasih Hazel. Saudara, ekonomi madani jelas memberi gambaran aspirasi Malaysia untuk berada di kedudukan teratas dalam persaingan ekonomi dunia. Apa yang diharapkan adalah ekonomi negara dapat diangkat semula dan limpahan hasilnya mampu dinikmati oleh rakyat. Segmen Bual BIS itu tadi mengakhiri BIS Malaysia hari ini. Saya Izamil Nasir, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum, salam sejahtera.